Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bertemu lagi kita dalam Seram Mistik bersama Cik Bunga. Pada malam ni, Cik Bunga akan berkongsikan satu lagi cerita ataupun kisah untuk anda semua. Cerita malam ini berkaitan dengan orang hunian. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, Cik Bunga nak pesan dan ingatkan kepada korang semua, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan hit the notification button bells untuk mendapatkan update-update selanjutnya dari Cik Wan Channel. Baiklah, tanpa berlengah, mari kita mulakan. Cerita ni terjadi dalam, kalau tak silap Cik Bunga, dua tahun lepas atau tahun lepas, lebih kurang macam itulah, yang mana benda ni terjadi di rumah sibu Cik Bunga lah, iaitu di sini lah tempat yang Cik Bunga tengah record video ni lah. Cerita ni macam mana Cik Bunga nak cakap, Cik Bunga tak ceritakan pada semua orang masa Cik Bunga melaluinya. Cik Bunga hanya menceritakan kepada beberapa orang tertentu sahaja. Sebab bukan sebab Cik Bunga tak yakin ke atau apa ke kan. Cuma macam sampai saat ni, sampai ketika ini, Cik Bunga masih macam tertanya-tanya apakah yang Cik Bunga hadapi atau Cik Bunga melalui saat itu adalah benda yang nyata ataupun itu adalah mimpi sebenarnya. Okey. Nak dijadikan cerita, satu malam tu, kalau tak silap Cik Bunga orang kata kita dah on the way nak tidur lah. Macam mana tidur ayam ke lebih kurang macam tu lah kan. So tiba-tiba Cik Bunga didatangi ataupun dihampiri oleh satu susuk tubuh yang bersaiz manusia. Seorang budak lelaki dalam lingkungan 15-16 macam tu lah kan. Tapi yang anehnya, Cik Bunga tahu waktu itu Cik Bunga sendirian, seorang diri di rumah, tiada siapa-siapa. Dan bagaimana pula dia ini boleh masuk, sedangkan waktu tu Cik Bunga dah nak tidur kan. Kalau kita fikir secara logiknya, memang macam agak terkejut jugalah kan. Tapi dia antara sedang tak sedar ke, ataupun macam kita tak awang-awang, bukan tak awang-awang, macam kita nak tidur tu mamai ke lebih kurang macam tu lah kan. Budak lelaki ni berpakaian tradisional Melayu, tradisional lama, Melayu tradisional lama pula tu, tradisional lama sama je lah meaning dia kan. Pakaian tradisional lah, orang kata pakaian orang lama lah, orang dulu-dulu kan. Tapi serba putih. Serba putih kau memang pula belum rumah aku. Malam mula-mula dia sekadar datang dan hanya memerhati. Dia datang, kita tengok, kita ni nak tidur ni, dia datang tengok, boleh kita tidur? Kau rasa? Lepas tu benda ni berlanjut
selama hampir sebulan, kau tak silap Cik Bunga, hampir sebulan lebih macam tu lah. Dia terus datang dan datang sampailah satu ketika tu dia mengajak Cik Bunga untuk mengikut dia pergi ke tempat dia. Orang kata macam kita pergi tour lah, kita pergi sightseeing, kita pergi melawat lah, lebih kurang macam tu lah. Kan, pada permulaannya Cik Bunga menolak. Rasanya 2-3 kali juga Cik Bunga tolak. Sebabnya waktu tu Cik Bunga fikir, aku rasa aku mimpi. Lepas tu satu lagi, kalau ini bukan mimpi, ini kenyataan, aku takut kalau aku ikut, aku tak boleh balik. Faham tak? Sebabnya biasalah kan, kita selalu dengar kes-kes orang hilang disuruh bunian kan, orang diculik bunian macam tu lah. Wallahu alam kan. Tapi rasanya Cik Bunga menolak 2-3 kali juga, sampai Cik Bunga mengalah. Dalam keadaan tu lah, dalam situasi tu Cik Bunga mengalah. So Cik Bunga ikutlah dia. Tapi dah hampir sebulan lebih ni, dia tak pernah orang kata dia kenalkan diri dia, tapi dia tak pernah bagi tahu siapa nama dia, daripada mana asal dia. Okey, kau tak silap Cik Bunga, orang kata dia bagi tahu dia siapa, maksud Cik Bunga siapa diri dia, tapi nama dia tak bagi tahu dengan Cik Bunga, dan daripada mana asal dia tu dia tak bagi tahu. So dia pun bawa lah Cik Bunga macam mana ya, bukannya orang kata macam dalam TV ke, kita tengok macam naik kereta kuda lah, naik itulah, naik tak. Dia macam ibarat kita memejamkan mata, kita pejam, buka balik, dah muncul kat situ. Okey, macam itu juga keadaan dan situasi yang Cik Bunga lalui masa tu. Dia suruh Cik Bunga pejamkan mata, lepas tu dia suruh celikkan biji mata. So Cik Bunga pun buatlah, ikutlah kan, dalam keadaan tu lah. Sebabnya masa tu Cik Bunga cakap, sampai saat ni pun Cik Bunga tak pasti adakah itu realiti, nyata, ataupun sekadar mimpi. Sampai sekarang ya, kadang-kadang ada masa-masa tu teringatlah, tiba-tiba kita terfikir kan, betul ke benda ni kan. Lalu pula dah. Tapi apa yang Cik Bunga ingat, Cik Bunga dibawa ke sebuah perkampungan tradisional yang terletak di bawah kaki banjaran Titiwangsa. Menurut apa yang budak ni cakap lah, kampung mereka ni terletak di bawah kaki banjaran Titiwangsa. Dan yang anehnya, terdapat sebuah nak kata sebuah ke, sebentuk ke, rasanya sebuah kan, sebuah tasik lah, tasik yang memang sangat cantik, jernih, berkilau bagaikan kristal. Masa tu bagaikan kristal. Masa Cik Bunga dibawa ke situ, kebetulan masa tu bulan sedang mengambang penuh. So cahaya bulan tu memancar ke arah tasik tu, memang nampak yang tasik tu ibarat macam cermin, macam kaca, dia memantulkan balik cahaya tu. Dia macam, faham tak, air tu jernih, cantik kan, bila lebih kurang macam tu lah. Harap korang faham lah kan, korang berfikir punya kan, macam mana kan, boleh bayangkan kan.
So Cik Bunga dibawa ke pengampungan tu, dan semua orang kat situ berpakaian serba putih. Boleh tak korang bayangkan? Cik Bunga nampak ada yang berserban, ada yang bawa tasbih, apa semua, berjubah, lebih kurang macam tu lah. Biasalah kan, yang apa orang kata, gambaran-gambaran sinonim identik dengan mereka ni. Jadi Cik Bunga boleh terfikir macam tu kan. Yalah, faham je lah kat Cik Bunga ni macam mana kan keadaan diri Cik Bunga ni. Tiba dibawa ke tempat macam tu kan, mestilah macam kita rasa janggal. Sedangkan di alam manusia pun sometimes kita rasa janggal, kita rasa macam tak selesa dengan keadaan sekeliling kan. Ini kan pula kita dibawa ke alam sana kan. Orang kata diberi kesempatan untuk buat tour lah. Kita pergi tour, kita pergi sightseeing ke alam yang tak kasat mata tu. So hari pertama Cik Bunga ikut dia tu, dia bawa Cik Bunga pergi ke rumah dia. Memang cantik. Sebuah sebuah bangunan pada orang kata sebuah rumah dengan seni bina Melayu klasik, rumah orang dulu macam zaman-zaman istana dulu ya. Memang orang kata penduduk kampungnya ramah kan, ramah. Saya yang Cik Bunga nampak lah, ramah, kuat beribadah kan, dan sentiasa tersenyum walaupun Cik Bunga macam ni kan. Tapi tak tahulah, sebab kan Cik Bunga ni kan, macam mana nak cakap ya, kita ni sensitif, kita ni macam kita tahu diorang ni siapa apa semua. Cik Bunga memang macam tak tahulah nak cakap, berhati-hati. Orang kata bukanlah nak berhati-hati kan, tapi macam mengambil langkah, bukan mengambil langkah, orang kata macam mana ya, kau mengambil langkah, tak ada mengambil langkah. Cik Bunga seolah macam terpukau, macam terpukau, terbuai, terpesona dengan keindahan perkampungan tu tau. Memang sejuk sangat, memang cantik tempat tu. Baik lelaki, baik perempuan, tak kisahlah budak-budak ke, remaja ke, orang dewasa, bersih muka, cantik, handsome, elok kan, lebih kurang macam tu lah. Dan malam pertama tu dia bawa Cik Bunga pergi ke rumah dia lah. Dia macam Cik Bunga cakap tadi, bawa pergi rumah dia, jalan-jalan dekat kawasan Tasik tu. Dan dia bagi tahu dengan Cik Bunga, lupa dia ada bagi tahu dengan Cik Bunga apa nama kampung dia tau. Dan Tasik tu pun ada nama. Tapi yang Cik Bunga ingat lah, dia ialah perkampungan orang Bunian kan, dekat mana-mana kan. Yang peliknya aku tak faham, punya jauh bawanya aku. Perkampungan dia tu betul-betul di bawah kaki banjaran Titi Wangsa tau. Agak-agak kat bawah kaki banjaran Titi Wangsa, KBB sini ni, mana yang ada Tasik kan. Aku pun tak tahu lah, tak terfikir pun nak cari. Dan sampai sekarang lah tak terfikir pun Cik Bunga nak cari. Lepas tu Cik Bunga yang Cik Bunga ingat, memang dihidangkan pelbagai jenis hidangan lah, makanan kan. Time tu ialah kita dah macam terpesona, dah macam terpukau apa semua. Kau ingat tak pelahap, confirm makan punya, confirm. Saya cakap Cik Bunga kan. Dia bawa Cik Bunga, dia bawa malam tu. Dan bila dia hantar Cik Bunga balik, Cik Bunga pun tak faham. Waktu Cik Bunga tersedar, dah 2 hari
orang kata kan waktu kat alam sana dengan sini kan tak sama kan. Tapi selalunya kebanyakannya Cik Bunga mesti dalam 2. Sedar kalau Cik Bunga dibawa pergi ke sana, mesti 2 hari, 3 hari kan. Macam sebab Cik Bunga tidur tu dalam masa 2 hari ataupun 3 hari Cik Bunga tidur orang kata. Sebabnya Cik Bunga sendiri pun tak, apa ni orang kata, tak pasti, tak yakin sampai sekarang adakah itu mimpi. Banyak kali dah Cik Bunga sebut kan benda ni kan, adakah itu mimpi ataupun nyata. Tapi segala yang Cik Bunga lalui, segala yang orang kata pengalaman yang Cik Bunga, orang kata bila kita berjalan, kita sightseeing kan, dia bawa kita berjalan-jalan kat kampung dia, dia kenalkan Tok Ketua lah, apalah, aku tak apa nak ingat sangat. Tapi orang kata penduduk kampung dia, keluarga dia, apa ni, terasa seolah semua tu sangat nyata, macam seolah benda tu betul-betul terjadi tau. Dan orang kata benda ni berlarut selama campur dengan permulaan dia datang tu 4 bulan lebih. Dalam masa 4 bulan lebih, orang kata bukanlah setiap malam dia datang. Macam dia ada malam-malam tertentu, kadang malam Selasa, kadang malam Jumaat kan. Cik Bunga tahu dia akan datang. Contohnya macam mana malam tu Cik Bunga akan rasa mengantuk sangat. Dia tanda-tandanya Cik Bunga akan rasa mengantuk yang teramat sangat. Lepas tu bila Cik Bunga tidur, kita dah rasa mengantuk, kita tidur, buka je mata, selit-selit, dah sampai dekat sana. Tak bila masa dia bawa kan. Cik Bunga tanya juga kan, apa tujuan dia datang ke rumah, datang bawa Cik Bunga ke sana, apa maksud dia, apa tujuan dia. Jawapan dia satu je, nak berkawan kata dia. Cik Bunga cakap, nak berkawan, macam mana ya, kata Cik Bunga tu kan. Yelah, Cik Bunga takut tersalah bagi jawapan tau. Kalau tak nak kang, aku tak keluar pada tempat ni. Kalau aku kata nak kang pun sama juga keadaan ni kan. Memang tentu Cik Bunga berbelah bagi. So Cik Bunga cakap dengan dia, macam ni lah. Apa ni, segala yang terjadi ni dah ditentukan oleh Allah, kata Cik Bunga tu kan. Kita ikut sahaja, apa ni, jalan dah ditentukan tu. Kalau ada orang kata jodoh lah, orang kata kan, jodoh kita untuk berkawan ada. Kalau tidak, tak boleh nak buat apa kan. Padahal hati aku takut sangat, Cik Bunga takut sangat masa tu. Kalau aku salah bagi jawapannya aku tak keluar weh, dari sana weh, hilang kau menculik. Main-main. Tapi memang apa yang Cik Bunga ingat, kawasan, orang kata kawasan pengampungan dia tu macam dikepung oleh, orang kata keliling, biasalah hutan kan, tengah-tengah macam ada tasik, lepas tu ada pengampungan. Dia macam terkepung, dipagari oleh hutan dan juga gunung, banjaran apa tu semua lah. Sebab kan Cik Bunga cakap tadi, perkampungan tu berada di kaki banjaran Titiwangsa. Cik Bunga semua tak tahulah kat celah mana dia bawa aku, sebabnya banjaran Titiwangsa ni panjang. Cik Bunga pun tak tahulah dia bawa Cik Bunga dekat belah area mana. Dan sepanjang pengalaman Cik Bunga, daripada apa yang Cik Bunga tahu, orang-orang punya ni, kalau nak cakap untuk orang lain di luar sana, Cik Bunga cakap ini base daripada diri Cik Bunga lah. Mereka ni paling susah nak dekat dengan Cik Bunga. Paling susah nak dekat dengan Cik Bunga. Kalau korang nak tahu, diorang ni akan, orang kata macam memilih lah sikit, macam cerewet kan. Dia macam
dia tengok orang tu bagus ke tak bagus ke. Mungkin pada pandangan dia orang aku ni jahat kan, suat kan, aku lagi suka kau tak nak dekat dengan aku kan. Gitulah perumpamaannya. Apa ni orang kata, kisahnya. Tapi itulah, ini adalah yang first time lah orang kata dia, orang kata bukan dia lah, maksud Cik Bunga, orang Bumian yang dekat dengan Cik Bunga, datang dekat nak berkawan dengan Cik Bunga. Walaupun kononnya macam nak apa, macam kita sekolah dulu lah kot agaknya kan, adik angkat, kakak angkat lebih macam tu lah. Cik Bunga tak tahulah macam mana Cik Bunga cakap. Cik Bunga ingat tak ada orang kata, tak adalah dia orang macam buat benda-benda yang bukan ke, macam tak bagi Cik Bunga balik ke alam Cik Bunga ke apa ke, tak. Dia macam kalau rindu, rasa rindu, sebutlah, panggil lah nama sekian ni, nanti kamu sampai kat sini, kata mak dia tu lah, mak yang kawan Cik Bunga tu. Cik Bunga hanya mengangguk, senyum je. Dah hati terdetik juga. Memang tak lah, aku tak nak kan. Yelah sebabnya diorang ni kan pandai, orang kata memanipulasi, pandai berbicara, berkata-kata manis sampai kita manusia ni boleh terbuai kan. Sedangkan Cik Bunga tak payah dengar kata-kata manis, tengok keadaan, orang kata keadaan sekeliling kampung dia tu pun Cik Bunga dah terpukau, terpesona. Ini kan pula kalau dengar kata-kata janji-janji manismu, tak lagi terpukau kan. Tak haru jawapannya. Tapi alhamdulillah lah, orang kata tak ada apa-apa yang terjadi dengan Cik Bunga. Dan Cik Bunga akhirnya, Cik Bunga ceritalah kat beberapa orang kawan Cik Bunga, kalau tak silap kawan satu tempat kerja tau. Dan ada seorang member Cik Bunga tu, dia cakap dengan Cik Bunga, jangan berani-berani lepas ni nak ikut lagi, katanya. Tahu tak apa yang kau makan tu apa, katanya. Cik Bunga kata, entah, tak terfikir. Yelah, Cik Bunga pun tak terfikir macam, takkanlah macam dalam TV yang ulat cacing apa semua tu kan, Cik Bunga cakap tu. Lepas tu memang Cik Bunga cakap, itulah benda yang dibaginya kau makan, katanya. Memang kau nampak tempat tu cantik, kau nampak benda makan tu sedap, tapi hakikatnya hutan belantara, tah cacing, tah siput, tah apa kejadah kan, wallahu a'lam, katanya. Lepas ni kalau dia datang lagi, benda tu datang lagi, kau jangan ikut, tolak, katanya. Tolak, jangan ikut lagi, silap-silap tak balik. 2-3 kali lah juga kawan Cik Bunga ni pesan cakap macam tu kan. So sebab Cik Bunga pun takut kalau jadi apa-apa ke kan, orang kata apa-apa jadi kan. So bila dia datang je, Cik Bunga kata tak boleh, Cik Bunga tak nak, tak boleh Pak. Cik Bunga bagi alasan lah, gini. Sampailah dia hilang sendiri. Dia hilang tiba-tiba, dia tak muncul-muncul dah sampai sekarang. Alhamdulillah lah, sampai sekarang tak adalah lagi orang kata datang nak bawa Cik Bunga pergi ke sana ke apa ke kan. Alhamdulillah. Cuma yang orang kata, mungkin lah kalau korang dengar cerita malam ni macam, lah bosannya cerita dia, gitu je cerita dia kan. Itu je lah cerita dia yang Cik Bunga nak kongsikan. Bawa jalan-jalan, tengok-tengok, 2-3 kali datang sana, mandi tasik yang cantik waktu-waktu malam kan, bawah bulan penuh. Kau rasa Cik Bunga ceritakan tu je, sebab cerita dia macam tu je. Cik Bunga ceritakan macam mana lagi. Okey. Tapi yang menjadi tanda tanya, menjadi persoalannya ialah benda ni adakah terjadi dalam mimpi atau nyata, ataupun mimpi dalam mimpi, atau berhukum macam tu. Dan satu lagi, kenapa dah tak datang dah? Bukanlah Cik Bunga nak dia datang, cuma macam tu tanya, kenapa dia sudah tidak menunjukkan diri dia lagi? Siapakah dia sebenarnya? Sebabnya daripada cara dan orang kata apa, layanan penduduk kampung dia tu terhadap dia dan keluarga dia tu, seolah-olah diorang ni orang yang
darjat lah, berpangkat lah orang kata kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi sampai saat ni lah Cik Bunga tetap tak boleh nak lupa kecantikan tasik dia tu. Memang sangat cantik, Masya Allah. Tiba kan, dia ada ciptaan Tuhan, kita harus bersyukur lah kan. Tapi Alhamdulillah lah, moga-moga tak payah datang lagi kan. Takut juga aku nanti bawa yang sana lagi, tak nak. Cuma Cik Bunga nak pesan dekat sini dengan korang semua, tak kira lah kat mana-mana pun kita pergi pun, mereka ni ada di mana-mana. So orang kata jagalah kita punya adab, jagalah kita punya tutur kata, kita punya tingkah laku kan. Jangan cakap lepas, jangan cakap kotor apa semua. Sebabnya kita tak nampak mereka, mereka nampak kita. Dan kalau kita ke tempat-tempat baru ke, tak kisahlah hutan ke, tak, bukan hutan je lah orang kata, bukan setakat hutan lah, mana-mana je lah pun kan yang kita pergi, walaupun tempat tu banyak orang sekalipun, namanya tempat baru, kita hormatilah tempat itu. Kerana sesungguhnya kat situ ada sesuatu yang kita tak lihat, tapi mereka melihat kita. Mereka hidup berdampingan dengan kita. So sampai sini je lah ceritanya malam ni. Walau mungkin pada korang macam agak bosan cerita di malam ni kan, tapi begitulah hakikatnya. Wah, tiba begitulah kan, cerita dia memang begitu. Itu je yang Cik Bunga alami. Cuma dia berlarutan selama dalam 2-3 bulan macam tu. Setiap Selasa malam kami malam Jumaat, malam Selasa kami malam Jumaat. Dia berulang-ulang dalam masa 2-3 bulan tu. Macam tu je. So sebelum Cik Bunga mengundurkan diri, Cik Bunga nak ingatkan kat korang semua, kat you semua, kalau korang semua ada pengalaman, ada cerita, tak kisahlah pengalaman pribadi ke, family ke, kawan ke, jiran ke sekalipun kan, mengenai pengalaman-pengalaman aneh, seram ataupun yang sewaktu dengannya, jangan segan silu untuk berkongsikan kisah anda ke IG Cik Wan tau. Kat IG Cik Wan tau, Cik Bunga tak ada IG. Kat Cik Wan ada IG. Jangan lupa untuk sharekan kisah korang tu dekat IG Cik Wan. Tak pun boleh hantar ke email Cik Wan ke apa. Dia punya link ada disertakan di bawah. So Assalamualaikum and selamat malam. Thank you for watching guys, and jangan lupa untuk like, share and subscribe ke channel mana lagi kalau bukan Cik Wan Channel. Dan jangan lupa mengikuti media sosial yang tertera di bawah. Alright, bye.